Nabi SAW kana yanamu awwalul lail, adalah Nabi itu akan tidur awal daripada malam. Maknanya tak tengok midnight movie, ya, tak tengok lawan bola sampai lewat, ya. Maaf saya sebagai contoh. Maknanya tadi itu maksudnya kita. Ada bagaimana cara tidur Nabi, ya. Kerana kita tahu bahawa dalam agama kita tidur adalah satu perkara yang sangat penting. Tapi bukan masa tengah tanyalah ustaz ni, ya. Tengah tu duduk sedap sangat, ya, aircon pun bagus, ya, sofa pun baru beli, kan. Lepas tu masya-Allah dengar Da'i Anas bagi salam, dengar penutup Da'i Anas juga, ya. Jadi maksudnya tidur ini adalah satu perkara yang memang ada qimah ataupun harganya dalam Islam. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kamu itu sebagai pengukuh ataupun sesuatu yang perlu untuk kamu mendatangkan kekuatan pada diri kamu. Maknanya satu tuntutan dalam agama kita untuk menjaga soal tidur. Dan bila begitu Allah sebut dalam Al-Quran tidur sebagai satu benda yang perlu, tidur sebagai satu benda yang memberi kekuatan. Dan kita lihat pun bahawa sel badan kita yang trilion jumlahnya ini, dia melalui proses pembaikan ketika kita sedang tidur dan tidur kita sempurna. Baik, bagaimana tidur Nabi SAW secara sepintas lalu kita dapati bahawa pertama sekali waktu tidur, ya. Nabi SAW kana yanamu awwalul lail, adalah Nabi itu akan tidur awal daripada malam. Maknanya tak tengok midnight movie, ya, tak tengok lawan bola sampai lewat, ya. Maaf saya sebagai contoh. Maknanya tadi itu maksudnya kita. Adapun Nabi kana yanamu awwalul lail, adalah Nabi tidur di awal malamnya. Maksudnya lepas Isyak, lepas beberapa ketika dengan keluarga, dan Nabi SAW mengambil untuk tidur. Dan kalaulah kita nak lihat bagaimana kualitinya tidur Nabi SAW, maka kita dapati bahawa Nabi SAW tentulah tidur dalam keadaan membersihkan dirinya. Ini mungkin juga menjawab penjelasan bagi soalan yang rakan kita tanyakan tadi tentang kebersihan Nabi. Cuba bayang tidur, maknanya kita tak jumpa orang dah. Tetapi Nabi membersih mukanya, membersih tangannya, membersih kepala Nabi, membersih telinga Nabi, membersihkan kaki Nabi SAW. Maknanya Nabi berwuduk. Maknanya dalam keadaan bersih zahiran wa batinan. Maknanya dalam keadaan ketika itu dia dalam keadaan mutawaddi, dalam keadaan berwuduk. Kemudian Nabi SAW duduk di atas tempat tidur. Baginda Nabi SAW berdoa dengan doa-doa, ya. Bacalah doa apa pun, dan kita dapati ada beberapa yang maksur tentang doa Nabi SAW, ya. Kemudian Nabi membaca 3 kul dalam satu riwayat, ya. Riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya. Kemudian Sayyidatina Aisyah juga mengatakan bahawa Nabi menghembuskan kepada tapak tangan Nabi merapatnya dan menghembuskannya dan menyapukan pada bahagian muka, kepala dan pada semua bahagian yang sampai pada Nabi ketika Nabi duduk. Dan kemudian Nabi berzikir dan Nabi tidur dalam keadaan lambung belah kanan Nabi SAW, ya. Baik, ini di antara saya kira ramai daripada penonton juga dah baca dalam buku-buku dan pengulangan daripada rancangan Tanyalah Ustaz ini, untuk kita lihat bahawa tidur yang sebegitu yang dilakukan oleh Nabi. Maknanya kalau kita lihat, ya, air memberi peranan, memberikan ketenangan dalaman. Artinya seorang masuk tidur dalam keadaan dia dah tenang. Dan hari ini sebab itu kita payah, sebab kita tidur dengan kita punya gadget, ya. Maknanya di sini bila kita tekan dia akan keluar cahaya ataupun kita katakan gelombang, ya. Gelombang-gelombang yang bersifatnya panas. Sedangkan Nabi menggunakan air, maknanya memadam gelombang panas yang ada dalam diri. Ini mungkin secara lainnya. Tetapi kita dapati bahawa kesan yang sangat mendalam adalah kalau kita nak ikut, maknanya kita dah hadkan bila sepatutnya last kita akan menyentuh atau bukan ini yang akhir sekali, ya. Ini kita sebut, semoga kita dapat amalkan dan laksanakan dengan baik, amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kita akan dapati bahawa cara begitu menjadikan seseorang itu mendapat tidur yang berkualiti. Dan tidur yang berkualiti bukanlah macam Ashabul Kahfi wa Raqimi kan min ayatina ajaban. Bukanlah tidur sampai berbelas-belas jam, ya. Nabi SAW yaqum awalun nahar, Nabi bangun awal daripada pagi, dan ketika itu Nabi telah mendapat
keceriaan, dapat kesempurnaan pada badan. Dan Nabi bangun dan membuka matanya dengan terlebih dahulu mengucapkan kesyukuran kepada Allah alladzi ahyana, menghidupkan setelah dirasakan pengalaman kematian. Maknanya dimulakan dengan Allah, tidur dilepaskan diri kita kepada Allah sebagai penjagaan, dan kemudian bangun pada ketika itu dengan penuh kesyukuran kepada Allah, ya. Jadi inilah saya kira antara perkara yang boleh kita semat dan ambil. Semoga insya-Allah kita mendapat tidur yang berkualiti. Tak lupa juga bahawa Nabi akan mengambil waktu siang yang sedikit. Betul. Yang disebut sebagai waktu qailulah. Jadi waktu qailulah adalah satu waktu tidur yang sangat penting di waktu siang, untuk kita mendapat kualiti kesihatan diri melalui tidur insya-Allah.